Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم قونا إذا وجشنا وعنا إذا استقمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya jayalah bagi orang yang bersih, sama ada diri dia, sama ada hati dia, sama ada anggota dia, sama ada harta dia. Dan waqad khaba man dassaha, dan sebaliknya ataupun celakalah bagi orang yang tak suka bersih ataupun kotornya kan kedudukan dia, diri dia, harta dia dan masa dia. Kalau kita selaku hamba Allah Ta'ala, kita berdoa sama-sama, kita duduk dalam golongan yang bersih. Sama ada hati kita, pakaian kita, kedudukan kita, masa kita, kehidupan kita yang bersih. Kita ni kita kelewat dua kali. Kalau dari segi amalan, buat lagu mana itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niat kita buat lagu mana bulat pada Allah Ta'ala, ikhlas. Ikhlas dan sunnah ni jalan menuju ke syurga Allah. Jalan nak bawa kita ke arah syurga Allah Ta'ala ni, ikhlas dalam ibadat, berbentuk ibadat dan cara ibadat, iaitu mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan ni bawa pergi ke syurga. Kalau lain pada tu dikatakan bid'ah. Kalau pergi tak betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, pergi kepada syirik. Syirik ni zalim ada. Kalau perbuatan tak kenal dengan Nabi nak, pergi pada bid'ah. Mana syirik dengan bid'ah menuju dia tuju dia dengan apa? Nauzubillah. Sunnah dengan ikhlas tuju dia syurga. Sebab itulah kita dalam kita nak bawa ajaran Allah Ta'ala ni, sama ada peribadi kita nak buat ke mana, ikhlas kita pada Allah Ta'ala setiap urusan kita. Dan benda kita laku, benda kita buat, benda amalan kita nak buat lagu mana, wis cocok dengan sunnah Rasulullah. Sebab ya apabila yang lain pada tu, ya pergi kepada neraka.
Sebab tu sahabat-sahabat dulu dia takut. Ulama-ulama belakang-belakang dulu lepas ada tabi'in dia takut. Dia rekoh dalam agama. Dia bimbang takut hak benar yang buat tu tak betul dengan apa yang Nabi nak. Tak kena yang apa yang Allah Ta'ala nak. Buat dia tu satunya pergi masuk dan dia tu akibat akhirat esok tu tak menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Jadi kita di hari ni tak pilih. Macam di batai belakang. Apa dia kata? Siapa dia nak buat mulut, kit angin. Kit angin. Kami buat mulut. Jadi macam di batai nanti. Kita kena royak kepada masyarakat. Kita kena royak kepada sangkum di hari ini. Kita tak ada nak badu ramai sikit. Kita nak kepada kena dan tak kena. Kita tak ada nak badu kata tua muda. Kita nak kepada kena dan tak kena. Hak mana kena tak kira tua kita turun. Hak mana tak kena kalau yang muda kita tak boleh turun. Hak mana kena kalau muda kita kena turun. Dan kalau tak kena walau dia tua sekalipun kita nak turun tak boleh. Sebab lak dia ada. Ittiba' sunnah Rasulullah setiap amalan kita. Setiap buat diri kita. Atau kena bicara. Unsur tepat ambil kita kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Quran, sunnah mana riwayat hidup Rasulullah. Sebab tu kita nak kita faham semua faham apa dia arti tauhid dan apa gurau tauhid. Dan apa dia sunnah dan apa dia gurau sunnah. Apabila kita cerak situ tak ada pelan. Kata Fudail Ibn Iyad, seorang tabi'in, menurut sunnah Nabi walaupun duduk sore diiktibar bahawasanya mu adalah ahli sunnah wal jamaah. Diiktibar kata kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, kita mari malam ni untuk bersih diri kita. Bersih diri kita ni melalui isi-isi yang adanya dalam Quran Allah Ta'ala sebagai kalam Allah, dan bersih hati kita melalui cara hidup Rasulullah. Kalau kita tengok cara hidup Rasulullah, kita bila tengok ya sunnah ni, takrif sunnah ni mana cara hidup Rasulullah. Takrif sunnah ni cara hidup Nabi. Kita ambil mudah-mudah tengok sejak Nabi celak mata bangun tidur. Nabi celak mata bangun tidur, lepas tu gapo Nabi mula-mula sebut? Kita katakan doa. Mana kata kalau kita celak mata baca doa, berarti kita serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Nabi baca doa, Nabi teruskan berwudu. Kalau dia tak setubuh dengan isteri dia, kalau setubuh juga mandi wajib dulu. Mandi lagu mana Nabi kita ngaji. Berwuduk lagu mana Nabi kita ngaji. Malah kata nak lari pada ngaji tak boleh. Wuduk Nabi lagu mana? Mandi Nabi lagu mana? Lepas mandi Nabi buat apa? Sembahyang sunat. Kalau waktu malam Nabi sembahyang tahajud. 11 rakaat sekali dengan witir. Baca ayat dalam sembahyang, kita kena ngaji juga. Baca dalam sujud Nabi baca apa? Lepas pada tu sebelum pada bel subuh Nabi buat apa? Nabi istighfar, Nabi muhasabah. Hitung diri dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hitung dirimu sebelum Allah Ta'ala nak hitung pada muati ni. Mana? Nabi dah hitung amal dia sebelum bel subuh. Kadang-kadang Nabi menyengih setelah belum maya subuh. Menyengih sikit untuk ambil rehat. Sebab Nabi tidur sikit, tak sepuluh kita tidur banyak. Sebab tu Nabi rehat sikit baru bel subuh. Selepas ada bel subuh, masa ada bel subuh Nabi buat apa? Nabi jawab bel. Kita ada bel buat, tak sempat lah. Nabi ada bel, Nabi jawab bel. So. Siapa dia jawab bel, melalui hati yang bersih dia jawab saat ni, dakhalal jannah. Nabi kata masuk surga. Kali mati cuma tu masuk surga. Nabi jawab bel. Lepas ada Nabi jawab bel, orang bel sudah jawab bel sudah. Nabi buat apa? Doa lepas bel. Banyak kata riwayat hidup Nabi kita kena ngaji sosok.
Sampai Nabi tidur pula tu. Itu di antara sunnah Rasulullah. Sebab tu sunnah ni adalah hidup Rasulullah. Kita duduk, masa kita duduk dengan Allah Ta'ala lagu mana Nabi duduk dengan Allah Ta'ala. Belum lagi sembahyang subuh, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas ada tu sekitar 2 minit 3 minit nak qomat, Nabi tu baik umur dia. Sampai sijik buka pintu, masuk qomat. Allah qomat. Sampai mai subuh lagu mana? Mai subuh Rasulullah. Habis ada buat gunung tak ada? Habis aja gunung tak? Tak. Pak dia mau buat tu, belang demo Nabi tak buat. Imam Syafi'i sendiri banyak tak ada buat. Kalau jadi Imam Syafi'iyah, anak buah Syafi'i ya. Carilah lagi kitab mana Imam Syafi'i kata tak ada, sebut kunut semaya. Pak kita suruh balah dia mau bodoh tak ti. Bodoh pak kita. Cuma kita banyak cicek atau Nabi lah ni. Nabi lah ni. Kita puas hati dengan Nabi. Walau ulama mana mai goyak pun kita tak tolong Nabi. Sebab Imam Syafi'i jalan itu. Sebab kita tak asal dengan Imam Syafi'i. Iza sahal hadis fa huwa mazhabi. Siapa bila sahnya hadis Nabi ni adalah mazhabku. Tak ada kata sah hadis dah. Musa tu orang Nabi tu aku lah. Dah. Jadi kita pelik dia gitu. Pelik ambil hak orang belakang lebih pada Rasulullah SAW. Sebab tu Imam Syafi'i tak ada suruh kita tak asal kali. Apa nak sahih hadis betul molek dalil molek. Nabi sembahyang subuh, baca apa? Kena ngaji juga baca Rasulullah dalam sembahyang subuh. Ni ada satu masjid malam Jumaat. Baca sujud sejadah. Tak sampai sujud sejadah pun tak ingat. Tu kokak-kokak. Sujud sejadah juga. Ya, tegak Lepas tu nak buku Allah. Padahal sujud sejadah ni baca ayat sujud. Mana-mana ayat surah ada sujud, tak sujud sejadah. Ni dah. Malam Jumaat. Baca tasawuf, belik. Lepas tu sujud sejadah. Ada setengah masjid. Nak kata ni benda-benda lain. Sebab tu kita kena wujudlah hidup Rasulullah lagu mana. Bukannya 100% kita nak tunggu Rasulullah. Dia berkata orang tunggu Rasulullah 100%, tak boleh kita pakai Rasul. Benda Nabi buat untuk kita dah. Kalau kita boleh 100%, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi sembahyang subuh sudah. Nabi buat apa pula? Setengah ketika tu Nabi buat apa? Panggil mereka sahabat baca. Yang Nabi, sudah wirid, Nabi pergi. Kadang-kadang tak ada wirid Nabi tu pergi dah. Ada orang yang tunggu. Itu Rasulullah SAW hayat hidup. Baca azkar Nabi. Kadang-kadang Nabi tunggu masjid sampai naik duha ataupun isyraq. Nabi sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat. Nabi kata siapa dia tu sembahyang subuh, tunggu zikir dia sampai naik matahari. Dia sembahyang sunat 2 rakaat. Sama dengan haji dan umrah tamatan. Pak kita hari tak luar, hari peluar lah. Nah, matahari lain matahari Jumaat hari tu. Sebab tu kita ngaji dah dulu, kita kena lawai. Lawai dengan nafsu kita, mujahadah dengan nafsu kita. 4 kali kata Ibn Qayyim rahimahullah. Yang pertama masalah berilmu, yang kedua masalah beramal. Yang kita bukan nak tahu saja, kita nak beramal. Tapi beramal asal dia daripada berilmu. Nah, kita nak beramal apa kita tahu? Mana kata Nabi boleh buat, kita pun boleh buat. Sebab Nabi kita adalah manusia, bukan mereka. Pandai dengan kita, teluh dengan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan kata Nabi tak apa, Nabi yang tak apa Nabi. Pas kita pengikut dia pun tunggu. Sebab tu dalam doa azkar Nabawi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini penting mastata'tu. Itu ayat Tuhanku aku buat mastata'tu sekadar aku kuasa. Sekadar kuasa bukan malah kita. Kena lagi malah pada kuasa dah ni. Lagi nak sungguh dulu, tahu straight baru pada kuasa. Sebab tu riwayat hidup Nabi kita ngaji. Nabi sembahyang subuh, lepas subuh Nabi buat gapo? Lepas subuh Nabi wirid gapo semua. Lepas tu Nabi buat gapo pula kata sampai Zuhur Nabi maya gapo dulu. Sunat Nabi yang sunat. Mana kita kena puncai kita jadi umat Nabi Muhammad sebagai khairul umat dan kita boleh turut sunnah Rasulullah. Taksirnya mulut turut, anggota perbuatan tak turut. Anggota perbuatan tak turut. Saya ambil kisah semaya rumah saya tu 4 minggu mengajar tak ada rapat lagi.
Nak kata kena sungguh. Banyak kata Nabi semai rapat tu, nak rapat baris kaki di atas kaki kita. Di belakang bahu Nabi. Nabi buat belakang bahu. Di atas 2-3 orang. Tu pun itu. Bahawa kita tak ada email, lain email cari Insta. Kalau tak ada email, kita tak jauh. Mau mula teteh hukum bagi. Subhanallah, nak kata benar ni. Dia tak nyakit gelang, nyakit hati. Nyakit hati. Nyakit hati dan nyakit tak reti. Dua tu. Hati nyakit sebab tak reti. Kita mana lawan dengan tak reti, kita begitu. Kena belajar. Kena bersungguh, kena kaca. Masa kapun tu kena tokar lah hang ngaji. Bahasa kata satu rahmat, satu nikmat Allah Ta'ala bagi kita. Saya tak ada sekat bila pergi ngaji mana, nak dengar siapa ke apa, tak ada apa. Tapi wiriti tapih, wiriti ambil. Hak mana lebih dekat dengan Quran, mana lebih dekat dengan dia. Kadang-kadang bui itu ya ada sebalik. Nah, kita jangan terlalu siapa tu kena tertipu dengan tok guru, ada setengah tok guru. Nah, tertipu benar-benar. Sebab tu lah ni nak buat kawan kita. Sebanyak mungkin cari isi Quran, sebanyak mungkin cari isi Quran. Isi Quran betul nak ada Nabi SAW. Tak erti lagi ambil ulama kita tengok. Kaji-kaji tengok. Alhamdulillah. Sebab tu kita tengok malam ni sikit penyakit hati, amradun nafs, penyakit diri kita allati tantaju an syahwati hubbun nafs wa hubbul jah. Kita nak kata kita hari ini kita sakit. Jiwa kita sakit. Apabila jiwa kita sakit, sudah tentu kita nak bawa barang ni. Kadang-kadang ubat nak hilang penyakit tu yang pahit. Ubat nak hilang penyakit deki. Ubat nak hilang penyakit malah. Ubat nak hilang penyakit ria. Ubat nak hilang penyakit sum'ah, ujub dan apa semua tu yang pahit. Kadang-kadang pahit dia tu hati kita tak gerak nak pikul. Cuba kita makan ubat sakit cimani apa ni. Ya benar pahit je. Benar apa pasang mulut tak boleh makan ubat. Lepas tu makan tu mana? Kena ok. Kita nak hilang penyakit deki sebelum baca Quran semua hari-hari. Pada waktu mana? Kita biasa tak ada masa, tak luar semua. Baik tak aja. Kalau tak ada masa semua tak apa, kita tak ada masa buat lain boleh. Tak ada masa nak supaya sunnah. Lain boleh kita buat. Tak ada masa nak ziarah orang sakit. Ziarah dia mulai buat tak boleh. Tak ada masa nak ziarah kawan ibu. Tidur buah ke lain tak apa. Ni penyakit hati ni. Hati. Bukan penyakit ke lain. Sebab tu kita tengok penyakit hati kita. Di antaranya kasih ke diri dan kasih kepada tamning. Orang kita buku tamning jom ngaju dengan masjid. Cuma nebel tak boleh. Haji tak pergi semaya jemaah. Na'udzubillah misalnya. Cuma botol tak boleh. Haji tak sayang orang. Dia pun suruh dia tak email. Lepas tu belawai tak email. Ada semua kampung belawai tak email. Belawai tak boleh tak email dia. Malu lagi sejik. Tak pergi semua. Sebab benar tu dia nak. Dia kasih. Dia cinta. Hubbul jah. Kasih kepada tamning dia. Tak boleh tamning orang. Allah Ta'ala letak ni, tak boleh. Sudah. Sebab tu Allah Ta'ala Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah Ta'ala wui siapa dia yang mana. Allah Ta'ala wui tu senyap tu guru ikut Allah Ta'ala. Sebab tu kita yakin kata apabila kita kasih ke diri kita banyak ni, kasih ke nafsu kita banyak ni, ikut nafsu nak gapo kena buat boleh ni. Nah, kasih pada tamning kita banyak gapo semua tu, jadi tu kita sakit hati kita. Di antaranya penyakit yang cepat-cepat kita kena buat lebih dalam segala ibadat kita, di antara satu ar-riya, penyakit riya. Penyakit riya ni bahaya. Ar-riya di antara syirik dengan Allah Ta'ala. Riya penyakit. Semaya kalau kita riya, semaya kalau kita riya, semua ibadat kalau riya, Allah Ta'ala tak terima.
alladzina hum yura'un, sifat munafik kan. Semaya ni tengok, semaya ni tengok ni, semaya biasa orang munafik. Mati esok Allah Ta'ala boleh kotak. Dan kotak munafik ni ada kotak Allah Ta'ala sifat neraka, ahli neraka orang munafik ni. Boleh kotak, lepas tu boleh neraka sekali lagi. Na'udzubillah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kita buku semaya esok, nak kecek mana lagi kita. Buku apa? Khusyuk fi solat. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam semaya ni. Sebab tu pahala dia kira ke mana? Kira ke khusyuk tu. Kalau gaib khusyuk tu tak masuk panci dah. Kalau semaya kita duduk bila rata dah. Bila rata aci sudah semaya ni tak boleh pun saya. Kalau kira panci ke khusyuk. Banyak lagi kita silap khusyuk semaya ni tak tahu email. Email semaya khusyuk, kita mahu khusyuk tu. Tu baiklah tu banyak lagi. Sedangkan khusyuk ni setiap orang, setiap pribadi orang semaya tu kena khusyuk lah ke. Masing-masing Allah Ta'ala beri pahala ikut khusyuk dia. Kita buang ajar bab khusyuk semaya dia mau bayar kata. Kamu kita boleh tupai tu email, tu email khusyuk anak-anak kita boleh kena tu. Tak boleh. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Pahala ni buku, pahala ni tak kira siapa. Kalau itu sedap kita kan. Tak ada apa. Nanti tak email orang. Sebab tu buku khusyuk kena kecek mana. Nak lagu mana khusyuk semaya kita. Ar-riya'u huwa min al-amradil, salah satu daripada al-amrad, penyakit allati tubdilul a'mal, yang membawa kepada rusak amalan kita, batal amalan kita, fala yantafa'u biha sahibiha yaumil qiyamah. Allah Akbar. Riya ni salah satu yang meruntuhkan amalan kita, yang merusakkan amalan kita, yang membatalkan amalan kita, dan tak ada manfaat apa pada tuai pada kiamat. Sebab riya kita, amalan kita buat letih, Allah Ta'ala tak boleh manfaat apa di akhirat. Riya sute ni orang nak pada tambahin buku riya so. Sebab tu masa Rasulullah, masa Sayyidina Umar, masa Khalifah, piye calon ataupun piye raf semak orang nak jadi punam tu, golek Nabi, golek sahabat Nabi di antara khulafah Rasyidin Fa'ni ni, dia tak ambil orang sana tua, dia tak ambil asal. Siapa dia nak jadi tua? Oh kita. Oh Nabi tak ambil dah. Yang ni akan dak cep dah. Buku tamnik ni sampai Nabi pakai menunduk belakang ni. Siapa dia nak jadi tua ni, dia bawa Islam lagi ni. Pakai menunduk, takut kena berat amanah dia. Takut Nabi tak, Tuhan tak amanah, tak pakai dia lebih berat, takut. Tapi bapak Nabi tak, bapak sahabat tunjuk, 100% dia terima. Kita tak ada nak tunjuk, kita tanggap. Paling mana orang, kita apa, kita tak nak dia ni, kita tak nak. Bapak pilih dia sudah, lewat abang pergi. Boleh yang sijik pun tak boleh. Buku tamnek ni. Sebab tu, sahabat Nabi sendiri, khususnya Khulafah Rasyidin, tak kala dia terima amanah daripada Allah Ta'ala, oleh dia buat mengikut. Lakah dia tu ingat sangat. Sayyidina Umar tak tidur malam, dia pasal habis mu. Siapa dia ada anak halus, siapa dia ada susah tak boleh makan ni, jalan habis. Semualah tu lakah. Sayyidina Umar satu ketika dia sibuk dengan kerja, tak ada semaya jemaah awal. Dia galik lewat. Dia bayar buku tak ada semaya tu, dia jual kebun dia hampir 1,000 dinar. Harta dia jual ganti ke aku tak ada semaya semua ramai-ramai. Bagi kita tak ada semaya semua syukur. Tak ada semua maya rumah kan, lalu sejak dia semaya dah pun maya rumah. Jadi bangga dengan semaya rumah, bangga dengan tak semaya jemaah kita. Nak kata lemah sakit kita berdoa kita lalu tu. Jiwa sesuka tak boleh semaya jemaah dengan orang ramai-ramai. Sedangkan sahabat dia bayar. Ada seorang sahabat lagi tu tak ada semaya, luput semaya jemaah dengan ramai-ramai tu buat mana? Meja waktu semaya tu siapa curah esok. Dia duduk di masjid duduk tahiyat lail. Dia duduk baca Quran, duduk berzikir, duduk taubat dengan Allah Ta'ala. Nak hati waktu so, nak apa waktu. Tak ada dia.
Kita kalau bila balik tak ada ni teruk benar. Banyak balik tak ada. Zuhur pun lewat, asar lewat, Maghrib lewat, Isya lewat, subuh betul. Subuh dah hujung-hujung. Kena cek ni. Amradul qulub. Dah teruk nafsu kita, sakit benar hati kita. Kalau boleh isteri tengok lebih pada orang isyak okok 10 tahun lagi. Hati kita buruk. Kalau tengok dengan runcon, apa? Tengok dengan lesen dan lepon tu, hati kita hak pasal nyakit hati ni teruk pada orang isyak okok 10 tahun. Betul. Panak tahu dia putih. Ni kokok sikit-sikit. Sah gerak tubik, gerak tubik. Nak baca Quran, nafsu tak awal lah kau cakap eh. Dalil nafsu tak awalnya, baca Quran setahun minggu, wah lah kau Quran, tak ada cukup keliling ni kau. Kalau buat tak kopi, habis cerita-cerita, habis 2 cerita, 3 cerita, pecisuk cerita ni. Kecek koyak habis. Tapi kalau halakah Quran, tak ada sampai dia ni kau. Kalau baca Yasin sudah. Kalau baca Quran rumah, makan dah. Tengok, mudah bakal kau itu. Banyak hati kita tu. Sebab tu buku yang nak rusak amalan kita di antara syirik dengan Allah. Ar-riya pun Allah Ta'ala ni buat buat kita tu Allah Ta'ala tak ada wujud pada apa rasa. Allah Akbar. Wa syirkul khafi. Riya ni adalah termasuk dalam syirik al-khafi, syirik gangi. Syirik gangi berat ni sebab ada syirik ni jangan kacau. Inna syirka la zulmun azim. Semua syirik ni adalah zalim yang sangat besar. Sebab kita langsung sebut, walau sikit syirik kita dengan Allah Ta'ala, tak boleh kita nak bawa ke syurga diri kita. Sebab tu untuk mengatasi syirik ni, setiap amalan kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mukhlisin, ikhlas kita dengan Allah Ta'ala. Ikhlas tak boleh royak. Ikhlas tak boleh royak dalam diri kita. Belum nak buat satu-satu benda, nawaitu lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup kita, mati kita, segala amalan kita lillah rabbil alamin. Supaya kita lillah, start lillah tu. Sebab tu kita setiap langkah amalan kita tu, aku tak pula lalu aku ni semaya kerana Allah, aku ni puasa kerana Allah. Buat lagu mana kita? Sebab tu kalau kita hati sakit banyak, tak mari kan kerana Allah, mari kerana Nabi kata dia tu kata dia panah lah, tak mati mari. Puasa syaitan dia mari. Sebab tu kita kena banyak baca suratul Ikhlas. Nabi amal pagi kita 3 kali pagi, 3 kali kita. Dan nak kali pas maya Nabi baca qul huwallahu ahad. Tujuan apa? Tujuan nak kikih wa tu benar tak ikhlas. Sebab tu baca qul Allah tu di antaranya nak uai penyakit riya, nak uai penyakit syirik dengan Allah Taala. Baca Ikhlas. Suratul Ikhlas, dinama surah Ikhlas. Mana kata setiap gerak diri kita ikhlas dengan Allah Taala. Yang kedua, penyakit yang paling besar juga yang nak meruntuhkan amalan kita itu al-kibr, takabur dengan Allah Taala. Takabur dengan Allah. Al-kibru sifatun min sifatin nafs al-madhmumah. Takabur ni salah satu sifat diri kita ataupun nafsu kita yang celak. Sifat yang tercela dalam Islam, dalam diri manusia, iaitu sifat takabur. Sebab tu Ibnu Qayyim dia sebut masalah mengaji kita hanya lillahi rabbil alamin. Ngaji kita lillah, belajar kita lillah, dakwah kita lillah, sabar kita pun lillah. Mana kata kita hapus tu baik sifat takabur. Ya takabur ni di antara perkataan, di antara perbuatan kita. Maka ya kita, sebab tu orang zaman dulu kalau kena orang sifat warak ke apa ni, di segi pakaian dia tu tak ada siapa begitu melampau. Ya takabur ni jangan mari dia kita. Demo nak kata kita tak apa, hak kita tu tunjuk demo tu jangan. Demo nak kata oh dia tu nampak betul tak, belah je kata. Tapi kita nak tengok tu tak boleh. Ya beza tu. Tubik kita dengan ikhlas. Lepas tu demo kita kata kita takabur lah, gapo lah, ada benda hukum tu ada tiga. Allah Ta'ala tak nak bermanci. Bermanci tak dia kata tu. Ada pun kita nak berubah yang takabur dah. Hak pentingnya kita tu. Kita tu jangan takabur dengan ilmu kita. Kita jangan takabur dengan amalan kita. Kita jangan takabur dengan tingkah laku kita. Semua kita tu hidup dalam qira lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin.
Jangan takabur dengan nasab kita, dengan keturunan kita. Jangan takabur dengan jangok kita. Jangan takabur dengan harta kita. Jangan takabur dengan kekuatan gagah kita. Jangan takabur dengan banyak orang pengikut. Ni banyak pengikut, banyak ni. Takabur dengan pengikut ni. Oh, kita ikut kecek orang lain penuh. Sudah. Kecek kita yang ditakabur dengan Allah Ta'ala. Ya, taufik pada Allah Ta'ala, doa tak lagi. Tengok Malaysia senang, ada dasar ni. Ada apa? Macam esok. Banyak kejap lah betul lah. Oh, mau kan. Masya Allah, dia ni orang begini, orang Masya Allah kat tu. Mau. Boleh tutor lebih lagi. Dia naik itu. Sebab tu, kita orang didik ke Quran ni, jangan takabur dengan ilmu, jangan takabur dengan amal dia, jangan takabur dengan nasab keturunan dia, jangan takabur dengan cantik elok dia, jangan takabur dengan harta dia, jangan takabur dengan kekuatan dia, jangan takabur segala-gala. Orang ramah takabur jadi kawan orang ramah dek kau semak problem belakang. Tak ada nampak tu apa Tuhan tak dia semata tak apa. Dia nak uji dia ke mana tu tak kira lah tu. Kawan ikut semak apa, kawan benar waktu keturunan kawan ni. Ikut semak apa. Sebab tu lah Nabi kata la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Allah Ta'ala tak masukkan syurga bagi orang yang ada dalam hati walau sikit jenis benih takabur dia Allah Ta'ala. Siapa dia tak ada takabur, akhirat esok Allah Ta'ala suruh ahli syurga, suruh ahli syurga dia ambil orang yang tak masuk syurga lagi tu. Mungkin nak tunjuk siapa yang masuk syurga kamu. Sebab tu kita kena saing ramai dengan orang. Kita orang Islam kena saing dengan orang. Kita orang Islam, orang beriman, didik ke Quran, kena saing dengan orang. Apabila kita masuk syurga Allah Ta'ala nanti, insya-Allah kita boleh tunjuk orang lain lagi boleh masuk syurga. Tapi syarat dia tak ada syirik dengan Allah. Sebab Nabi kaya Allah Ta'ala izin kepada orang beriman masuk syurga dah tu, ditarik orang yang tak masuk syurga lagi tu. Dan dia berdosa banyak, berapa banyak, tak boleh masuk syurga lagi. Tapi dia tak syirik dengan Allah, mu panggil dia lagi. Syafaat Allah Ta'ala beri pada umat Nabi Muhammad kalau dia tu masuk syurga dan umat orang lain lagi. Saya dia orang lain lagi tak masuk syurga dengan sebab penyakit banyak. Kena penyakit tu, kena kadi tu, tak masuk syurga. Dia boleh dia masuk. Agak masuk syurga. Tapi syarat dia tak syirik dengan Allah. Dia berdosa banyak, berdosa lain banyak, kena kadi banyak. Kita boleh kira dia. Sampai ahli syurga lagi. Habis lah. Saya tanya ada lagi. Saya pun ada lagi. Kalau ada lagi, give it lagi. Allah Ta'ala wisi kepada ahli syurga. Tidak syirik dengan Allah. Wa'arifan. Allahumma ajilna min syirk. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa ni kita baca minta. Ya Allah Ta'ala jauh kita pada syirik. Sebab syirik ni tak boleh bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Yang ketiga, penyakit hubbul madah minan nas. Penyakit suka nak orang puji. Kita kalau duduk saksa benar lagu ni, buat kita tu rosak dalam setiap ibadat kita. Buat satu benar, kalau dia tak puji, tak buat. Ini penyakit manusia ni. Penyakit manusia yang suka kepada nak manusia puji. Kalau orang puji dengan perbuatan kita, tak ada apa. Masya Allah, kita tengok dia. Tak ada rusak apa dia. Kalau balik kita, tuai, kita nak orang puji tu rusak. Sebab suka kepada puji orang. Ada pun dia, dia tak ada, dia suka nak orang puji, ataupun dia tak ada buat satu benda, tak ada tujuan nak orang puji, tak ada apa. Dia mau nak puji beribu juta pun lagi, tapi dia tak ada niat nak orang puji, tak apa. Kita duduk situ, buat apa jangan orang puji. Jangan kita rasa nak orang puji. Dia mau puji perbuatan kita, tak ada apa. Sebab tabiat manusia yang puji kepada benda baik. Puji pada benda baik.
Sebab kalau dia puji, sebab Nabi dia puji dia. Nah, siapa kata nama Nabi nama gelar Al-Amin. Orang yang beramanah, orang wancai, orang wancai dah. Nama Madinah, orang Mekah masa tu gelar Nabi sebagai Al-Amin. Pak kita orang Ju dia menggelar orang Ju, tak ada apa. Tapi jangan Ju kita untuk orang puji, jangan sama. Dan jangan kita ubah perbuatan kita kerana orang puji. Jangan. Kalau dia mau puji, tak ada dia salah. Dan tak ada dia salah. Sebab tu penyakit-penyakit seperti ini untuk Nabi dia hilang, saya nak makan Ju. Dia betul kan? Untuk Nabi hilang penyakit ni, nah, kita kena bawa jom. Yang keempat, penyakit yang keempat lagi yang patut kita kena buat tubik pada diri kita supaya kita jadi manusia yang berguna, manusia yang ikhlas dalam ibadah ni. Di antaranya penyakit ananiyah. Penyakit ananiyah ni sakit diri. Penyakit besar. Penyakit biasanya orang panggil gapo-gapo dia lagu. Aku dah lagu ni. Aku dia ni kalau aku tak ada lagi. Banyak buat kita ni jatuh dalam penyakit. Jangan jadi ananiyah. Mana aku? Mana kalau aku tak ada tak berjaya, kalau aku tak buat tak ada, kalau aku jangan sama-sama. Kita orang didikan Quran ni kena kata dengan taufik Tuhan ni kita boleh, dengan hidayah Allah Ta'ala kita boleh buat, dengan pertolongan Allah Ta'ala kita berjaya ini. Jangan kita kata dengan sebab aku ni. Hak ni penyakit yang merosakkan amalan kita, penyakit yang merutuhkan amalan kita, menyebabkan butuh amalan kita tak boleh pahala. Penyakit di antaranya ananiyah. Penyakit ananiyah, penyakit apa? Sakit diri dia. Sebab zaman dulu kalau kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, dia sangat-sangat jaga penyakit. Ya. Kalau tak jaga penyakit ni, dia hilang diri dia, tak berasa kata semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, penyakit kasratul ghadab. Banyak marah, suka marah, berakhir murid. Royak dia mau tak turut, murid. Saya tak nak royak dia tu, tak reti. Royak lagi, tak reti royak lagi. Nah, la taghdab. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Buku ke apa? Buku yang penyakit marah ni Syaitan nak marah. Orang Islam tak boleh marah. Gaduh marah, mudah marah, banyak marah. Dia balik marah kita ni penyakit. Orang panggil apa? Pomoh. Nah, pomoh macam kita pomoh style, pomoh. Apa orang pomoh tak iya. Dia tak iya, lu tak tepuh tak bahu. Supaya pomoh kita tak pomoh tak iya, panggil pomoh tak iya lah, dah pomoh tak iya. Tepuh pak bawah. Kita tak tepuh tak. Sebab tu kita jangan gaduh marah. Kita kena ada handphone, nak marah satu tu kena ada alasan, kena ada handphone, kena ada apa panggil alasan handphone dia. Pak puah nak marah, pak puah nak marah. Nak marah satu tu kena ada handphone. Kalau kita boleh jaga marah kita sebanyak mungkin, kita boleh benar. Sama-sama kalau hidup balah dengan orang tak erti, kita hidup marah dia, rugi kita. Kena buat lebih. Nyakit mudah marah ni buat lebih. Dan jangan banyak marah. Nabi ni, sebab tu dalam Islam dakwah cara berakhlak mulia ni lebih baik, lebih comel, lebih berharga daripada dakwah kata dakwah mulut, dakwah lisan ni. Mana dakwah perbuatan kita ataupun dakwah akhlak mulia ni lebih berkesan daripada dakwah lidah. Kita nak ajak orang tak faham Islam kepada faham Islam, kita nak tunjuk, we tengok. Jangan apa dengan kita tunjuk satu perkara ni yang lebih kesan, hak tunjuk pada hak kata lagi. Lalu tak ada nak kerja banyak, tunjuk perbuatan banyak. Apa orang Jerman masuk Islam berduyur-duyur hari ni?
Orang tinggal pakat minta nak masuk Islam. Di Farsi pun serupa juga. Kerana kau dia mau tuduh orang Islam tak molek, kau dia mau nampak molek Islam. Pakat masuk Islam. Tahu tengok YouTube tak tahu apa hari, berapa kali YouTube masuk Islam, masuk Islam. Orang muda-muda minta, teriak boleh masuk Islam, teriak. Kau boleh ngucap, sudah ngucap, teriak. Kita dah ngucap lama tu kita tak ada aja teriak. Kerana apa? Kerana kita Islam tak faham. Kita Islam sendiri tak faham isi mengucap. Mengucap hari-hari la ilaha illallah. Tak tahu tak apa. Dia boleh mengucap hari mula-mula masuk Islam tu dia. Mujur. Terima kasih pada Allah. Kita mengucap hari-hari tak ada aja mujur. Sebab kita tak. Orang panggil tak tahu tak reti tak faham isi la ilaha illallah tu sendiri. Sebab tu tak lain tak bukan yang benar hidup tudung hati kita tak siwil buat tu nyakit lagi, nyakit ria, nyakit sum'ah, nyakit ujub, nyakit takabur, nyakit apa semua. Wahai marah, suka marah, nyakit tu hidup selimut, lembut hati kita. Jadi keras hati kita. Dengar keluar pada masa kena dengar mau isok kecek neraka, kecek syurga ke apa, tak ada rasa apa. Kita nak panggil yatim, anak yatim mari pakai bosok kepala. Tunggu hati kita tengok. Nah, tengok hati kita. Najak malam waktu malam tak ada teriak. Sebab tu Nabi sungguhlah kita baca Quran with teriak. Khususnya waktu malam sore tak ada orang tengok dah. Kita dengan Allah Taala, dia sujud. Dia yang masa yang paling dekat sekali kita dengan Allah. Tu kau tak teriak lagi kita. Nabi baca Quran berulang-ulang. Siapa teriak Nabi? Jom baca ulang sekali. Haraka tak lari lagi. Baca 43 kali tu baik yang mata dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lah betul. Sayyidina Umar pergi dikubur nak jalan tak boleh. Sayyidina Uthman pergi dikubur nak jalan tak boleh. Tetap geng-geng tu baik dia orang mata tu. Lembut hati mereka itu, lembut hati. Dia tak ada campur dengan takabur, tak ada campur dengan ria, tak ada. Dia lembut dalam hati. Saya ada seorang tu mengajar kita tazkiyatun nafs. Nak kali baca tebah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh ya Allah. Ya. Kita yang baca tu buah tu ya, kita duduk bawah tak ada apa ke mana. Dah apa sudah. Tak khabar. Hati kita tahu ke mana. Hati suku diri kita duduk suku. Seolah-olah hati duduk kubel lain, kita duduk kubel lain. Tak rasa. Sebab tu cara untuk nak hati kita lembut, hati kita ingat pada Allah Taala. Jangan ada mana. Tambah-tambah dalam keluarga, tambah-tambah dalam keluarga kita, anak bini kita, apa semua, tak ada mana. Tengok handphone rumah lepas tu, ambil isi-isi Quran, isi-isi apa mari, nanti mari jaga supaya tidak timbul masalah. Marah. Kalau marah saya kok ke hati. Sebab tu, dalam kita nak mengatasi benda tu kita nak beki diri kita, ada 10 sifat peribadi. Setiap orang kena ada 10 peribadi Muslim. Peribadi setiap orang kena hidup 10 sifat. Sifat pertama kita kena bersihkan akidah kita dulu. Akidah kita kena selamat. Akidah kita kena bersih. Akidah kita kena akidah seperti akidah Rasulullah dan para sahabat. Nabi takut pada Allah Ta'ala waktu siang hari, dan Nabi takut pada Allah Ta'ala Tuhan siang malam. Waktu siang dan malam. Siang lagu mana takut, malam pun takut lagu tu. Bulan mana Nabi takut, bulan puasa Nabi takut pada Allah, bulan lain pun Nabi takut Allah tu. Tak ada berubah takut pada Allah Ta'ala, tak berubah. Kita siang hari tak takut. Nah, itu apa? Siang hari takut pada Allah, malam tak takut Allah, takut gelap. Kata sahabat ya rumah akidah. Qul yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Allah waliyul ladzina amanu. Dia baca ni selesai. Yang kedua, ibadat kita kena betul. Ibadat kena. Marilah siapa dia royak pun, kalau tak kena, terima lagi. Ibadat kena. Kena. Pandai kena nak ngaji. Kita dah ngajar Pak Semayan. Banyak Pak silap faham banyak. Masalah duduk, masalah baca Rasulullah, banyak lagi nak beki.
Setengah-setengah hak semayang dah tu bagi 40 tahun dah. Semayang, tak tahu kata tak kenal aku ni. Tak kenal ngaji. Cara duduk Nabi, tayar awal duduk lagu mana, tayar akhir duduk macam mana. Rasulullah. Semua tu Ilya buat Nabi dah baca. Pak kita kena ngaji. Ngaji betul, tanya orang reti, ngaji, baca buku, ngaji, dengar TV, apa semua tengok TV. Nah, semua tu kena belajar. Cara hidup Rasulullah. Kena. Yang ketiga, kita kena ada akhlak mulia. Akhlak kita kena mulia. Buku akhlak ni kalau kita baca, akhlak dan adab dalam Islam, kalau kita baca hadis ni, nak ayat tu buku akhlak, satu akhlak syariat tam, ada ayat syariat tam tu. Akhlak Isa Allah Ta'ala ambil syariat tam, kita tak ngaca gelo kita. Akhlak setiap orang. Nak bawa ngaca dia ke syurga, amalan dia kena ambil akhlak ibu dalam ngaca timbangnya akhlak Isa. Akhlak di segi kecek, akhlak di segi tutur kata, akhlak sama manusia, akhlak sama orang bukan Islam. Semua akhlak tu nak baik cara habis. Di segi sabar dia, di segi tolong-menolong dia, di segi apa semua tu ada dalam Islam lah. Nak lagi tak lepas? Kebersihan lah, apa semua. Sabar dia setara mana, apa semua ada lah. Lemah lembut dia, apa semua ada. Kita sebut akhlak ni tak ada taluk, nampak di segi gaya hidup saja, di segi lain saja. Jual beli kita akhlak lagu mana dengan orang beli. Kita orang beli akhlak lagu mana dengan orang jual. Kita temu dengan orang yang susah lagu mana akhlak kita. Orang masuk Islam lah ni sebab akhlak. Oh ni di kalangan masuk Nabi sendiri, sahabat sendiri dan sebagainya. Masuk Islam dengan sebab akhlak. Lepas tu kita nak baiki akhlak kita. Apabila kita baiki akhlak kita, nah, keluarga kita, rumah tangga kita, insya-Allah masyarakat pun berbentuk akhlak macam akhlak Islam. Yang ketiga, yang keempat, kita kena pandai cari makan hidup. Lalu ni musim apa? Musim nanen. Kita pakai nanen buat kita. Musim apa? Orang suatu kirim jual oleh bagi tanya rumah tu. 3,000 sehari. Pak kita nak tak anak. Kita Allah Ta'ala ujian tesok. Allah Ta'ala kodak kita tesok. Sungguh hidup. Kan kita malah. Kita orang Islam kena malah gereja. Pandai cari makan. Kalau kita tengok Allah ni, nah, di segi mata pelajaran, di segi kasus kita buat pun kau turun. Kerana orang kita tak suka. Kalau ni hantar masalah ngaji gereja, ngaji bahasa Aceh. Sikit lagi orang kita kena gereja. Ngaji dak, apa dak? Apa saya gereja? Ngaji tak ada. Dengan sendiri jadi bodoh mak kita. Tekmung pada gereja semata. Kalau agama tak masuk dia tak. Sebab tu kita orang Islam duduk mana? Nak pandang gereja, pandang ngaji, pandang. Nah, nak ada. Dan kita kena ada mata ilmu. Nah, kena rajin ngaji. Setiap panjang kita kena widen. Nah, jangan widen tak ada. Orang kecil apa? ISIS. Kena widen apa dia ISIS. Siapa dia? Pala dia. Orang kecil ASEAN. Kita kena widen ASEAN. Untuk nak letak diri kita pada tempat. Kalau tak ada, sebab tu orang Islam kena widen. Dan orang Islam kena jaga kesihatan. Orang Islam kena jaga kesihatan. Kita orang Islam kena jaga kesihatan. Biar ada gagah kita untuk nak ibadat pada Allah. Bukan gagah nak badu demo. Gagah untuk nak ada kesihatan. Puasa lah, tubik peluh lah, teh apa semua nak ada kesihatan. Yang seterusnya kita kena lawan. We belajar boleh lawan dengan diri kita. Lawan untuk nak baca Quran. Baca Quran nak lawan benar. Kalau tak lawan tak boleh baca. Sama-sama orang muda-muda kalau duduk gila dengan telefon ke, tak ada baca Quran. Kau dah main atas ni. Topeng. Tak ada baca Quran. Sebab tu kita kena lawan dengan baca Quran. Lawan dengan baca azkar pagi petang. Lawan dengan buat benda baik. Kena lawan. Kalau tak lawan tak boleh. Lawan dengan qiyamul lail. Kena lawan. Lawan dengan sembahyang witir. Lawan dengan puasa sunat kami. Lawan dengan puasa hari 3 hari sebulan. 13, 14, 15. Lawan dengan zikir segala zikir. Lawan dengan taubat. Kalau tak lawan, kita lepas saya tak ada zikir hari-hari setengah kita. Jadi kalah dah. Nah, sudah bayar cuma tak kicau. Bayar dia tu baik di luar pada zikir. Dia banyak kerja dah. Mula tak ada nak zikir. Duk start. Astagfirullah.
Jadi kita baik nak, bos dah salah kalau cacat baik. Tak ada kata dia sekejap istighfar Allah Taala. Nabi yang tu baik batal dia ada urusan rumah tu. Nah, dia tu baik lagi, cepat tu baik. Dan mustahil Nabi tu cepat tu baik di untuk lagi jumpa dengan orang mai rumah. Kadang-kadang pak kita berhajat kepada satu detik, satu masa untuk istighfar Allah Taala. Duduk sekejap, astagfirullah. Kau baca sudah ayat kursi. Ya sebab kita ya tak ada. Bapak tu baik pun syaitan tu nanti nak kongong kita tu panyuk. Bapak tu baik jaga kaki sikit tu baik sudah. Kalau ada kaki jaga sikit tu baik tak kena dah. Jaga kaki kanan dah. Tak kena lah situ. Syaitan tak ngongkong. Boyo dah, boyo lapar. Bobak lah dah. Bagi kita bawa syaitan, zikir tak ada dah. Nah, kita tak apa zikir tak untuk tak apa. Enggak. Lepas dia kayaknya ibu masuk mata tu lupa zikir. Adalah tak apa tu. Ada dalam zikir subhanallah tak ada. Sebab tu kita kena jaga, kita kena lawan nafsu kita dan kita kena ada susun ni. Jaga rabiah winai kita kena jaga benar. Dalam semaya ni sah, tak apa semua. Rumah kita kena bersih. Rumah kita kena ada rabiah, ada winai. Selipar, baju, kapur untuk jadi molek. Orang Islam kena ada rabiah, ada winai. Nah, dia gina apa? Kalau api merah kena beradu. Ni buat tak ada butuh belum lagi. Tak ada winai kita. Cara-cara kena ada winai kat kita. Kalau hidup kita kena jauh. Orang ke Jepun, orang Jawa kita, yang ke Jepun lama. Dia keluar rumah, biar hujan lebat. Api merah, dia tak pergi. Kalau kita berat tau. Kereta tak ada sudah rebuk tau. Tapi dia lekat ni saya. Orang panggil orang Jepun, lekat perangai dia. Jadi api merah tak pergi. Kita cara api merah. Nah, api merah tak pergi. Pergi kaya-kaya. Api hijau. Lepas tu lagi. Api merah tu pergi kaya-kaya. Sebab tu cabai tu dia pergi. Dan cara macam kita dia bagi cara lagu mana pun kalau kita tak ada rabiah winai tak ada. Lepas tu kita nak jaga rabiah kita winai kita. Dan cewek lah kita orang Islam no, jangan gapo rugikan masa kita. Kita orang Islam orang didik ke Quran, didik ke Rasulullah, jangan merugikan masa kita. Walau sikit. Masa kita hak itu biar ada harga semua. Biar ada harga. Sikit pada Allah Taala baca Quran lah kata. Dan akhir sekali, yang ke-10, kita kena banyakkan buat faedah pada masyarakat. Barulah nyakit saat itu ya guys habis. Kita tengok kosoco yang waktu baik 12 kali yang mesti suarakan. Kau sutai kali khidmat masyarakat. Di hari ini khidmat masyarakat sangat-sangat kuat sekali. Banyak ke tu tipe neraka duit habis. Usul rumah tanya ada yang mana apa ibu 10,000 boleh lepas kalau ni mari 9,990 ke biar ni biar 9,000 nanti boleh kasih tu kalau awak makan awak apa pakai ti penakal itu sebab kalau tak tahu ya tak sudah janjilah pakailah setara mana yang tak hidup sebab tu kita guys kena hidup semula, kukulik semula. Masalah tolong masyarakat, masalah bantu masyarakat, kena hidup. Nah, sebab tu 10 kawasan ni kita boleh ngaji sosok. Kalau kita buat wakil sosok ni, kita boleh bahas satu persatu. InsyaAllah, kalau saya ada peluang untuk mengajar blog ni, saya nak bawa satu yang pertama. Selama akidah kita, gapo hati. Bawah tu yang ada wakil dia, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita main kiri kita, main isteri kita boleh tak pergi ni. Bawa ngajar yang 2 di segi patibak kita. Nak patibak lagu mana boleh kena ambil 1, 2, 3, 4. Dia ada dalam 4, 15 cerita. So. InsyaAllah kita nak bawa lagi lagu tu. Baru kita juruh mengikut apa yang dikhanak al-Islam. Nah, kita bawa boleh. Selagi mana kita nak bawa benda ni tak boleh, maka sudah tentu kita berat dari kita nak bawa orang lain lagi. Kita nak bawa orang lain ni, ya kita nak bikin kepala kita dulu. Kepala kita kena bersih, akidah kita bersih, amal kita kena bersih. InsyaAllah tak ada orang lain tu mudah. Kalau kita buat tak molek, akhlak kita tak ada jadi molek, sudah tentu payah kita nak bawa orang. Payah kali. Kalau robok kereta api, kepala tu tak hidup, ataupun kepala tu dia ada bombong-bombong. Nah, robok ni nak pergi tak boleh. Sebab tu kita di istilah kepala lah. Sekurang-kurang kita nak bawa bini kita ke anak kita. Sekurang-kurang sekali.
Nak bawa bini kita we kenal Tuhan, nak bawa anak kita kenal Tuhan, kita pok kena kenal Tuhan. Nak bawa bini kita we baca Quran, nak bawa anak kita we pandai baca Quran, kita kena pandai baca Quran. Nak bawa bini kita we puasa hari Senin Khamis, kita pala kena puasa Senin Khamis. Patut pakat dengan bini kita, bukan puasa sekali. Ni semua bini mu puasa, kita dak. Lagi, semua orang lain mu puasa, kita dak. Tok guru tak baca mana hadis pasal puasa-puasa ni. Dia tak baik puasa. Dia tak baik puasa. Nah, sedangkan benda tu adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Sebab kita tak yakin kata demo kasih, demo sayang kepada Rasulullah kalau tak buat sunnah Rasulullah. Kita tak yakin. Marilah kecil nak ke mana kalau demo tu. Demo dia orang sayang Rasulullah. Demo orang puji Rasulullah. Demo kasih Rasulullah. Tapi hari Senin tak puasa. Quran tak baca. Supaya sunat tak. Jamin tak sayang sama Rasulullah. Saya pada Rasulullah kena tunjuk perbuatan. Baca Quran sokmo, zikir sokmo, taubat duk dengan mulai dia apa semua. Kita yakin kata dia kasih pada Rasulullah semua. Sebab kasih Rasulullah tak pandai dengan setahun sekali. Kasih pada ibu bapa kita tahu yo ni orang kasih pada ibu bapa. Tapi setahun kali dia ziarah. Tak boleh jadi kita tak percaya. Kalau kita ada akal kita tak percaya. Dan kira kita ada akal. Kalau kita tengok dia hari-hari salah dengan mak dia, peluk sama, pucu sama, nak kali, mari duit, nak kali, apa. Tak kira mak dia kata dengan dia, tak kira. Macam ni dia kasih pada ibu apa dia. Okay. Nah, kita berbeza. Mana tadi hari ini pakat cu kasih Rasulullah. Kita kalau ada cu ni, baru-baru masuk Malaysia ni, ke Setorekat. Ganggu, ada sekali. Mau hidup gajak dalam masjid. Kasih pada Rasulullah, punya Rasulullah, tapi becok dalam masjid. Ini bukan benda lama, benda baru masuk. Sebab tu pak kita pun tak jauh benda tu juga. Kalau kita dah halak, tak ada siapa dia hidup, bawa ajaran Allah Ta'ala subuh ni, sudah tentu benda tu yang masuk mari. Ingat tak khabar, masuk dengan kelum tu, masuk dengan puak tu, akhirnya sikit lagi ada masjid, saya mendekir, saya puak. Saya pimpin tak mari oleh arah. Oleh arah mari ni jaga. Sebab dia mau orang arah. Dia berkata, Pak kita buku arak ni tak tahu, nah kita orang arak dia buat arak, dia tahu tu hebat, nah apa? Sebab tu, itu lebih tahu. Sebab kita tak ada asas dalam bawa hidup kita kepada syurga Allah Ta'ala ni. Maka sudah tentu kita kena tipu dengan masyarakat yang penuh benda-benda yang tak baik. InsyaAllah Ta'ala kita berdoa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala bebaskan kita pada benda tu. Moga-moga kita selamat hidup kita sama dunia dan akhirat. Dan insyaAllah Ta'ala untuk malam ni sebagai tazkiyah kita hari malam ni mana kita nak baik keyword tu, baik penyakit-penyakit tu. Bawa tu baik penyakit tu, insyaAllah benda sani masuk mudah lagi. Kalau istilah gelah kita nak betul gelah kita dulu. Nah, lepas tu kita cuah. Jangan cuah air kau gelah balik. Jangan sama-sama. Sebab saya nak kali ngajar, belum kata nak ngajar tu kita nak tajdid niat dulu. Kalau tajdid niat kita apa kita bayar ni insyaAllah yang masuk. Walau tak banyak pun insyaAllah masuk. Dan jadi kita tu orang yang hidup di bawah naungan rahmat dan barakat Allah Ta'ala dan selamat hidup kita. Dan amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk malam ini saya rasa sekadar tu dulu betul. Kalau ada peluang lain lagi insyaAllah Ta'ala kita bawa diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita lepas daripada penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit yang tak disuka oleh Allah Ta'ala dan tak kenal dengan Nabi SAW. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa astaghfiru li amri illallah innallaha yusalli wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya apa? Kita kalau ngajar kali kita buat dua-dua, nak buat 10 ni kita buat dua-dua. Semalam main dua-dua. Di malam ni. Abi laksud fardul muslim. Pribadi muslim. Nak tengok pribadi muslim, tengok 10 ni. Kalau tuan rajin maya mulai, tapi malah gereja. Bukan pribadi muslim. Bukan pribadi muslim. Secara sempurna lah. Cara sempurna. Kalau cara tak sempurna, tak apa. Dah maya dia juru, tapi tak ada kecek awal. Bukan lagi. Maya nampak mulai, tapi tak ada ilmu. Bukan lagi. Sebab ia ada 10 kali lagi. InsyaAllah ta'ala. Dia baca gunung kita tak boleh. Dia baca gunung semaya subuh kita tak baca gunung.
Jadi kita tengok asal ada gunung tak? Asal ada. Asal ada kalau kita tak buat tak apa. Nah, tapi kita kata dia lah. Nah, kalau nasihat dia, nasihat dia. Ada pun kalau tak minta baca gunung kita baca tu salah. Itu tak kena lain. Kalau kita baca, tu email baca kita tak baca, tak apa sebab ia asal ada. Tapi kalau kita email tak baca, kita baca story. Mana kita boleh halau story kita. Tak tahu email. Tapi jangan kata apa lah, kita nasihat tu lebih someh, goyak dia alasan dia. Jangan sebab Imam Syafi'i, kalau kita Syafi'i pun ada kata bagi orang tak baca gunung ni, semaya dia tak asal tak ada. Nah, cuma tak asahnya balah tu, asal. Balah tak asal kan? Tak asal. Yang kita ni dia buku tak asal besar, tak asal. Dia taklid ni sekadar boleh kita yakin kata dia ni tu sunnah. Kita taklid dia selama mana kita temu dalil. Misalnya kita yakin itu turun ni, kita turut dia, semaya apa kita turut dia, yakin aja. Tapi bapak kita temu dalil sahih daripada dia buat, kita nak paling tak nak turut dia. Tapi kita cari dah dalil tu. Kalau saya taklid buta tuli ni, bukan tuli dia semata. Kena tak kena ke dia, tu buta tuli ni. Buta tuli. Tak asuk lebih juga pada taklid lagi. Tak asuk ni biasanya pada mereka kata ngaku. Ha, itu kan. Dia hafal situ juga. Khatamallahu ala qulubihim na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustaz. Jadi sedikit nak buat ilmu. Betul dengan hak Ustaz ngajar saat ni masalah kita apa nama ni hati dia di cuma tak fikir Ustaz kata mai basuh nak baca Quran halah Quran. Betul jumlah kita buat. Kalau jalan dah salah nak malam kaum ni malam jemaah. Hai kau jemaah kita dah lah Quran. Tapi hak bisiknya boleh kali hari tu. Kita mari pas hari kita buat halakat Quran, pasya, lepas tu kita bermalam di sini. Kita bermalam di sini pada qiyam mulai. Bangun qiyam mulai buat tahajud. Lepas tu bangun pagi kita buat kuliah subuh. Untuk subuh masing-masing buat itu. Tu anak ilah situ lah. Jadi bulan tu ada sekali hak bisik. Dan hak bisik minggu ni hari Khamis สุดท้ายของเดือนวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนtu kita ada qiyam mulai anak bulan. Itu dah. Jadi kaum ini apa jadual kita lah darah kita insya-Allah. Suruhlah saya sendiri lepas tu ada makmum di sini dah sebelum bakar-bakar mari ambil kaki bersama insya-Allah. Kalau agak nak tahu bah. Yang ada beli. Kalau beli tak ada buku lagi tu. Yang dulu. Oh, tak ada. Yang tahu dulu. Tu. Yang siapa? Satu lagi dah. Satu lagi dia ini pihak majlis kita tu usaha Ustaz Ramli. Ustaz Babli. Ustaz Babli Abdul Rahman dah ahli penceramah hak terkenal dah dia ini tu. Dia usaha berhubung mari ziarah kita sini insya-Allah. Lagu mana saat itu kalau boleh berhubung juga aku mana bagi kita nak istihad. Jadi hari ni pun berhubung dah. Tak ada boleh kantor lagi. Tak boleh royak dah sudah bila. InsyaAllah wipo kita tu ditang lah deh. Ditang wipo tanya khabar deh. InsyaAllah. Itu. Awit.